Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Apa sudah jadi dengan politik di Malaysia? Saban hari kita dengar seakan-akan fitnah memfitnah sudah menjadi seperti darah di dalam daging yang tidak berhenti-henti. Inilah yang paling ditakuti dan dibenci sebenarnya oleh netizen. Apabila politik menjadi tempat menabur fitnah, tempat menanam fitnah, bak kata Anwar Ibrahim, tempat menaruh kebencian, menaruh dendam. Saudara-saudara sekalian, satu lagi fitnah ditabur, khususnya kepada Barisan Nasional. Yang lucunya ialah, apabila Barisan Nasional mula menjadi kuat, mula menjadi diterima semula oleh rakyat, ramai pula yang cuba memfitnah Barisan Nasional semula. Adakah ini petanda bahawa Barisan Nasional kini mula diterima semula? Kerana pastilah, secara logiknya, kalau orang itu tak kuat, buat apa nak fitnah? Tapi kalau orang itu dah mula kuat, masa itulah dia akan kena fitnah. Terpulanglah kepada parti politik itu, nak bertahan atau melenting. Saudara-saudara sekalian, hari ini sekali lagi, Barisan Nasional menafikan mereka melarang Rafizi maupun Lokman Adam untuk datang ceramah di PRK Nenggiri. Yang ini yang membuatkan kepala otak aku ni tak berhenti berlegar pula. Tak berhenti berfikir, tak berhenti ligat berfikir. Kenapa ada orang yang mula menabur fitnah? Kononnya Barisan Nasional melarang Rafizi untuk menyampaikan ceramah. Kalau Rafizi boleh lagi lah kita pertimbangkan, ada logiknya. Tapi kalau BN melarang Lokman Adam datang ceramah PRK Nenggiri, ini paling lawak jenaka. Mana tak lawaknya? Kenapa pula Lokman Adam yang merupakan pemimpin UMNO paling lantang bercakap dan paling banyak follower, tiba-tiba pula difitnah tak akan datang? Adakah ada pihak yang takut kalau Lokman Adam datang di sana? Sebenarnya terfikir jugalah dalam pemikiran saya ni kan. Apa kata kalau Lokman Adam berdebat dengan Sanusi Maknur? Sanusi kan pahlawan, panglima perang Perikatan Nasional. Jadi, apa kata kalau Sanusi lawan dengan Lokman Adam dalam debat parlimen atau debat PRK Nenggiri? Kerana kedua-dua mereka ini hampir mempunyai ciri yang sama. Kalau diorang bercakap, ramai orang suka mendengar. Walaupun ada kalanya kurang membawa fakta. Barisan Nasional hari ini sekali lagi menafikan kenyataan tular yang mendakwa timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli dan 3 individu lain tidak dibenarkan tampil di pentas ceramah sepanjang pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Nenggiri, Kelantan. Selain Rafizi, nama lain yang disebut dalam kenyataan itu termasuklah Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Datuk Lokman Nur Adam, Wan Mahusin Wan Zain, dan seorang lagi pempengaruh dikenali sebagai Wan Hadi. Menerusi penjelasan di Facebook, Barisan Nasional berkata, pihaknya tidak pernah mengeluarkan kenyataan seperti berikut dan menyifatkan kenyataan seperti itu adalah mainan politik untuk memecah belahkan perpaduan dalam kerajaan. Sesungguhnya, segala kenyataan media rasmi hanya akan disiarkan di laman rasmi FB Barisan Nasional sahaja. Dan diharap semua tidak termakan dengan mainan politik seperti ini. Tapi tiap kali apabila ada pilihan raya, akan berlangsung banyaklah fitnah bertabur di sana-sini. Semoga semua pihak terus bertanggungjawab untuk tidak menyebarkan berita palsu seperti ini lagi. Dan lagi sekali, segala kenyataan media rasmi hanya di laman Facebook ini, kata laman rasmi Barisan Nasional. Kenyataan palsu bertarikh 24 Julai yang menggunakan nama pengerusi Barisan Nasional, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi itu menyenaraikan nama 4 individu yang kononnya tidak dibenarkan tampil di PRK Nenggiri kerana mengambil iktibar kekalahan di PRK Sungai Bakap.
Pada pendapat saya, inilah fitnah paling luar biasa sekali yang saya dengar pada hari ini. Manakan mungkin UMNO, Barisan Nasional tiba-tiba pula melarang Lokman Adam kan? Bagilah orang lain, itu baru logik. Ini Lokman Adam pula, tak logik lah. Itu boleh kita faham lah kan? Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini ulasan paling hebat daripada Fahmi Fadzil. Beliau kata, bersatu yang patut risau pada rundingan UMNO PAS. Ini paling seronok lah kan. Kalau betul lah UMNO PAS berunding, yang harus risau ialah bersatu. Buat apa pula PKR, buat apa pula Pakatan Harapan, Kerajaan Perpaduan yang risau? Tiada kena mengena dengan mereka pun. Itu logiknya. Yang bersatu bising sangat nak cakap sini sana buat apa? Mereka yang patut takut, kata Fahmi Fadzil. Ketika pemimpin tertinggi UMNO dan BN menafikan wujud sebarang rundingan dengan pihak dalam Perikatan Nasional, Fahmi Fadzil berkata, ketika ini yang sepatutnya benar-benar bimbang ialah bersatu. Menteri Komunikasi merangkap jurucakap kerajaan itu berkata, bersatu sedar bahawa mereka sebenarnya menjadi beban kepada Perikatan Nasional dan PAS dalam gabungan tersebut. Saya yakin bersatu sepatutnya betul-betul takut mengenai hal ini, katanya. Saya yakin bersatu patutnya betul-betul takut mengenai hal ini. Macam di Nenggiri, ramai dalam PAS mahukan parti PAS bertanding di situ. Pihak yang patut paling risau ialah bersatu. Sebab mereka tahu dan faham mereka adalah liability kepada PAS dan Perikatan Nasional, katanya di Putrajaya hari ini. Terdahulu, Fahmi ditanya media mengenai kabar angin yang mendakwa berlaku rundingan sulit di antara UMNO dan PAS serta kemungkinan ada kebimbangan di pihak PH. Isu itu muncul ekoran dakwaan Ketua Penerangan PAS, Ahmad Fadli Sari, melalui media beberapa hari lalu. Ia sedikit sebanyak mengingatkan orang ramai terhadap isu yang hampir sama dibangkitkan Fahmi menjelang pilihan raya kecil PRK Sungai Bakap pada Jun lalu. Ketika itu, Fahmi mendakwa banyak perbincangan berlangsung di antara pihak kerajaan dan pembangkang, terutama membabitkan kerajaan negeri. Bagaimanapun, dia tidak menjelaskan secara khusus jika kerajaan dan PAS ada membincangkan tentang kemungkinan parti pembangkang itu menyertai kerajaan perpaduan. Untuk rekod, PRK Nenggiri yang terletak di bawah kawasan Parlimen Gua Musang akan diadakan pada 17 Ogos dengan kempen bermula secara rasmi pada hari penamaan calon, iaitu pada 3 Ogos. Kerusi Nenggiri diisytiharkan kosong. Ekoran keputusan dibuat Speaker Dewan Undangan Negeri Kelantan, Muhammad Amar Abdullah pada 19 Jun lalu. Ia kesan daripada penyandang kerusi terbabit, iaitu Muhammad Azizi Abu Naim, memberikan sokongan kepada kerajaan perpaduan di sebalik kedudukannya sebagai wakil rakyat Perikatan Nasional. Muhammad Azizi, ahli Parlimen Gua Musang, dan dicalonkan juga oleh Bersatu PN untuk bertanding di Nenggiri semasa Kelantan mengadakan pilihan raya negeri. Sebelum ini, beberapa pihak dalam PAS mendesak agar kerusi tersebut dikembalikan kepada parti itu dan bukannya bersatu bagi mengelak berulangnya kejadian wakil rakyat berpaling tada. Antara pihak yang mendesak PAS bertanding di Nenggiri ialah Dewan Muslimat PAS Pusat sendiri. Satu komen daripada netizen berkait isu ini ialah, Purple Mouse kata, PAS UMNO bergabung pun memudahkan kerja PH yang tak memikul biawak hidup. Satu penunggang agama, satu lagi penunggang bangsa dan kuasa. Banyak isu dalam UMNO PH terpaksa tanggung, khususnya kes Zahid dan Najib. Bukan saja sebagai ahli UMNO marah Zahid, tapi sebahagian besar penyokong PH pun tak sebulu dengan beberapa kerat pemimpin UMNO seperti Dr. Akmal dan Mat Hassan dan lain-lain, kata Purple Mouse.
Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, ikuti terus ulasan. Salam sejahtera. Akhirnya Zahid Hamidi tampil menjawab isu kononnya UMNO ada rundingan dengan PAS. Saudara, isu ini makin panas. Nampaknya ada pihak-pihak tertentu yang semakin tersepit dan semakin terdesak mendapat perhatian. Semakin terdesak nak menang kuasa sehingga sanggup menggunakan parti orang lain. Sehingga sanggup menggunakan UMNO untuk meraih sokongan. Lebih-lebih lagi pilihan raya Nenggiri yang tidak lama lagi akan dijalankan. Ada pihak tertentu yang sudah mula menjajah naratif buruk, fitnah, dan lebih teruk menunggang parti lain semata-mata untuk mau mencuri undi. Zahid Hamidi kata, sah, tiada rundingan PAS dan UMNO. Saudara, Presiden UMNO, Ahmad Zahid Hamidi menegaskan, tiada pertemuan maupun perbincangan antara parti itu dengan PAS bagi membentuk kerjasama dalam pilihan raya. Malah, Zahid Hamidi berkata, dia secara peribadi tidak bertemu dengan mana-mana pemimpin parti musuh tradisi mereka itu. Mereka yaitu PAS tidak berjumpa dengan saya, katanya kepada pemberita di Shah Alam hari ini. Semalam, Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Sari berkata, wujud perbincangan antara parti itu dan UMNO bagi membincangkan kerjasama dalam pilihan raya umum akan datang. Siapalah yang dimaksudkan oleh beliau ini dan apa pula naratif yang mau dijual? Dakwanya beberapa siri pertemuan tidak rasmi diadakan, membabitkan pemimpin utama kedua-dua parti yang antara lain bagi menyatukan kembali undi Melayu. Fadli mendakwa pemimpin utama UMNO itu meluahkan rasa serba salah bekerja sama dalam kerajaan yang didakwa merugikan. Dalam pertemuan itu, mereka mengharapkan agar kerjasama bersama dengan PAS dapat bersatu kembali. Cuma mereka tidak berani ingin melawan apa yang diputuskan Presiden UMNO, katanya. Wow, ada netizen kata jangan termakan umpan hasutan daripada pemimpin PAS. Kata netizen, mereka sengaja mengadu domba, cuba melaga-lagakan, cuba menggoncang kestabilan UMNO yang kini semakin baik. Bagaimanapun, Zahid yang juga timbalan Perdana Menteri berkata, jika ada pun pertemuan, ia bukan secara rasmi. Jika ada pun pertemuan, mungkin itu pendekatan yang dibuat secara pribadi, bukan secara rasmi, katanya. Pada 8 Julai lalu, Zahid menyatakan pendiriannya untuk tidak bekerja sama semula dengan PAS selagi Abdul Hadi Awang menjadi presiden. Katanya, dia berpendirian demikian susulan kerjasama sebelum ini dengan Mufakat Nasional MN dikhianati oleh PAS. Beberapa komen daripada netizen berkait isu ini. Pepel Maus kata PAS UMNO tidak semestinya pengundi Melayu sokong dan dapat majoriti dalam PRU. Kena ingat itu. Kalaupun menang semua kerusi termasuk bersatu, baru ada 100 kerusi. Kalau Sabah Sarawak tak dokong, mustahil jadi kerajaan. Malah gabungan Mufakat Nasional memudahkan orang Melayu memilih nanti. Melayu dah tahu semua perangai UMNO dan PAS. Tak semua orang UMNO akan undi Mufakat Nasional, kata Purple Mouse. Red Bird telah kata, kalau bukan Datuk Seri Zahid Hamidi, UMNO sudah berkubur. Sokong Perdana Menteri X dan Datuk Seri Zahid Hamidi dan sekat Dincirit Jana Wibawa, Amza Minyak Masak, Hedi Ponteng Parlimen dari menjadi kerajaan, kata Red Parrot. Jimmy Page kata, lain pula. Red Parrot pula kata, no Anwar no DAP sebelum PRU 15. Selepas PRU 15, UMNO kalah teruk dan ditolak rakyat.
Bermaksud manifesto UMNO dan juga prinsip UMNO pada PRU 15 ditolak rakyat. So, UMNO dengan kerusi yang sedikit tidak boleh bertindak sebagai abang besar, tidak ada pilihan dan terpaksa ubah strategi. UMNO menyahut titah yang di Pertuan Agong dan bersetuju membentuk kerajaan perpaduan. So, tak ada salahnya UMNO menerima tawaran dan memilih berada dalam kerajaan supaya perjuangan parti untuk rakyat dapat diteruskan. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda.